الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة الفهم. زين لنا بالعلم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اجعل وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bertemu kembali kita pada siri pembacaan buku ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Seterusnya kita masuk pada bicara sifat yang seterusnya, sifat salbiah yang seterusnya, iaitu mukhalafah ta'ala lil hawadis, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya tiada bersamaan, tiada serupa dan tiada bandingnya dengan segala baharu itu makhluk. Maksudnya, okey. Yang dikatakan tiada bersamaan itu, khalaqah, kasuku. Maksudnya Allah Ta'ala berlainan daripada segala makhluk. Apa contoh makhluk itu? Seperti manusia. Contoh je lah. Makhluk ni banyak kan? Jenis-jenis yang banyak. Nauk ni pun banyak. Contohnya seperti manusia, jin, malaikat dan segala dan lain-lain sama ada daripada unsur-unsur beku, jamadat kan? Dan cairan, cairan, cairan dan angin, dan hawa, dan nur cahaya dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis makhluk yang begitu banyaklah sampai tahu dia nak bilang banyak sangat. Tuhan tak suka dengan makhluk. Allah itu tidak suka dengan makhluk. Akal telah menetapkan tidak boleh Tuhan bersifat dengan sifat-sifat baru seperti berjalan, duduk, beranggota seperti mulut, mata, telinga dan lain-lain. Apa-apa sahaja yang terlintas di hati sanubari anda, misalnya panjang, lebar, pendek atau gemuk, maka Allah Ta'ala tidak menyerupainya. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan makhluknya sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. Mukhalafah. Sama ada pada zat Tuhan berbeza ataupun tidak sama dengan zat makhluk. Itu juga segala sifat Tuhan yang sempurna berbezalah. Dan perbuatan Tuhan. Kalau berdasarkan dalil-dalil nakli yang banyak di dalam Al-Quran dan dalam nas-nas syarak, sama daripada Al-Quran atau Sunnah atau daripada Ijma', memang banyaklah. Dan yang biasanya dicatat di dalam kitab-kitab pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid yang tahap ringkas sebegini, biasanya dicatatkan satu atau dua ayat. Contohnya seperti laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tiadalah sesuatu itu seumpamanya. Okey. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Padahal dia adalah yang mendengar lagi Maha melihat. Ada setengah daripada pensyarah-pensyarah ataupun syuruh bagi kitab-kitab matan ilmu tauhid, matan akidah akidah sughra ini, iaitu akidah matan Ummul Barahin, maka memberi komentar berkenaan dengan hadis ini dalam bentuk soal jawab. Mungkin dalam bentuk munazarah kot.
Kerana menurut kaedah, sebahagian daripada kaedah bahasa atau kaedah akliah, kata nafi misli mislu. Nafi bagi Nafi bagi seumpama itu adalah seumpama. Nafiu nafin isbatun, ataupun dengan ibarah yang lain, iaitu nafiu nafin isbatun, menafikan perkara yang nafi itu sepatutnya adalah merupakan isbat. Kalau diperhatikan dalam ayat Al-Quran ini, iaitu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Itu tercakup dalam makna kaedah yang telah kita bacakan tadi. Jadi seolah-olah di situ ada satu waham yang menunjukkan mengisbatkan serupa pula Tuhan dengan segala yang baru. Tapi telah dijawab oleh beberapa ulama dalam syarah-syarah mereka, sehingga mencapai 6 bentuk jawapan. Tapi yang biasanya yang direngkaskan dan diguna pakai dan dikemukakan kepada awam, iaitu satu jawapan yang sangat mudah untuk difahami, iaitu laisa kamitslihi syai', itu kaf yang merupakan jumlah yang bertakluk pada sesuatu yang khabar, itu jumlah yang bertakluk bimahzuf itu adalah merupakan khabar bagi laisa. Jadi kaf itu sebenarnya adalah kaf ziyadah, kaf zaidah, kaf tambahan. Maka kata ulama fala iskal alaih. Maka nafi itu adalah satu saja misunya. Laisa kaf itu sendiri kaf zaidah, dia tidak ada fungsi. Tak boleh kita terjemahkan kaf itu sebagai seumpama. Kalau kita faham kaf sebagai kaf tasbih, misil pun tasbih juga. Kan? Misil pun tasbih juga. So, kaedahnya nafyu mislihi itu yaltazim nafyu mislihi bisababi intifa'ih. Okey, itu satu jawapan. Tapi kalau kita kata kaf tu sebagai kaf zaidah, dia selesai masalah lah. Kaf tu tak payah diterjemah lah. Kaf ziyadah bagi khabar laisa. Itu biasa dalam keadaan nahwu ada kan. Keadaan nahwu biasanya laisa biharfin wala sautin. Ba itu dengan haraf jar. Al-jarrah itu dia tidak ada makna, itu bazaidah. Zaidah bagi khabar laisa. Laisa biharfin wala sautin. Cukup kedudukan. Jadi kalau kata laisa kamisli kaftu. Itu jawapan yang senang. Jadi tak timbul soal nafin isbatun. Tak timbul soal kaedah itu. Tak perlu dibincanglah. Tidak ada iskal lah. Jadi kalau kita menterjemahkan laisa kamitslihi syai', kita sebagai terjemahan yang formal, iaitu tidak ada penyerupaan baginya. Tidak oleh sesuatu. Sudah memadai. Baik, dan ada lagi ayat yang lain. Contohnya dalam suratul Ikhlas kan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan. Kufuwan itu beberapa nazair, beberapa bandingan, penyerupaan. Tidak ada baginya. Nafikan kam mumfasil pada zat dan pada sifat dan pada apaan. Akal telah menetapkan tidak boleh Tuhan bersifat dengan sifat-sifat baru seperti berjalan, duduk. Kerana berjalan itu, duduk, beranggota seperti mulut, telinga, mata, telinga dan lain-lainnya adalah merupakan sebahagian daripada sifat yang khusus yang tertentu hanya milik bagi makhluk. Di sudut bahasa pun begitu. Penentuan bahasa pun begitu. Apa-apa saja yang terlintas dalam hati sanabari anda, misalnya panjang, lebar, pendek, itu ukuran. Ukuran itu, ukuran tidak boleh dikaitkan dengan Tuhan. Ukuran-ukuran itu makhluk, besar, pendek,
kan? Besar, kecil, pendek, gemuk, tinggi, rendah, itu ukuran. Skill. Maka Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. So, kita tak boleh kata Tuhan begitu. Walaupun mungkin kita akan berjumpa dengan sebahagian daripada nas-nas ataupun nusus nas-nas bagi kitab Allah dan daripada sunnahnya, daripada al-hadis Nabi SAW, kita akan berjumpa apa yang disilahkan sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat atau nas-nas yang mutasyabihat. Jadi itu perlu menjalani dua kaedah yang telah dikemukakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada kaedah tafwid ataupun kaedah takwil. Baik, nanti kita akan bincangkan pada sikit masa lagi. Maka Allah Ta'ala tiada menyerupainya, tak serupa dengan makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan makhluknya sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. Kalau dari sudut nama, okey. Sebelum saya terlupa, perlu juga disentuh. Kalau dari sudut nama, kalau kebetulan nama-nama sifat itu bersamaan dengan nama-nama sifat makhluk. Okay. Nama yang ulama tauhid kita, contohnya dalam syarah-syarah bagi mata umul Qur'an ini, kalau Syekh Sanusi pun disebut kalau kebetulan nama sifat itu sama, contohnya basar, basar, makhluk pun ada basar, sama, dengar makhluk pun juga sama. Kalau kebetulan di sudut nama itu tak ada masalah, dan dalilnya itu telah sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas nama-nama itu. Dalam bab nama ni dia ada sedikit keluasan, luas. Okey, catatan ya. Istilah baru, istilah makhluk mungkin, baru makhluk mungkin. Baru makhluk mungkin adalah perkataan-perkataan yang bersamaan maknanya, hanya berbeza pada beberapa sudut. Sama makna. Jadi katakan sebagai muradif lah, dan tapi berbeza di sudut-sudut tertentu. Ittihadul makna ikhtilafu fil i'tibar. Pada i'tibar dia ada beza. Pada maknanya bersatu. Sama makna. Jika dia pandang pada sudut kejadian, dia kata makan makhluk, iaitu perkara yang telah diciptakan. Makhluk pun itu perkara yang telah diciptakan daripada asal pada kalimah khalaqa. Khalaqa, fi'il madhinya. Makhluk pun perkara yang telah diciptakan. Jika dipandang daripada sudut berlaku perubahan, dikatakan baharu. Hadasa hadisun. Hadasa hadisun. Perkara yang berlaku perubahan. Ma taghayyara min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Itu perubahan berlaku antara ada dengan tiada. Ada daripada tiada kepada ada, kepada ada. Itu disilakan sebagai baru ataupun hadisun. Dan jika dipandang dari sudut persamaan ada dan tiada, pada pertimbangan akal dikatakan mungkin. Al-mustawi bainal wujud wal adam. Al-mustawi bainal wujud wal adam. Perkara yang bersamaan di antara ada dan tak ada pada pertimbangan akal diistilahkan sebagai mumkinun. Atau jamaknya dalam bentuk jamak mu'annas salim, mumkinat. Perkara yang mungkinat. Mungkin. Kemudian ada satu lagi istilah yang merujuk kepada makna yang tiga ini juga. Cuma jarang diguna pakai dalam ilmu bidang ilmu tauhid ini. Istilah iaitu istilah kaun, al-kaunu, kainat. Jadi kainat, jamaknya kainat sah daripada kaun, kainat jamak mu'annas salim. Al-kaunu, kainun itu maksud itu kalau diterjemahkan adalah setiap perkara yang ada, setiap perkara yang mawjud, yang selain daripada yang qadim, yang selain daripada Allah.
Jadi tiap-tiap perkara yang telah ada dan selain daripada Allah itu dikatakan sebagai kaun atau al-kaun. Al-kaun kata kalau dimakrifahkan, ditakrifkan, kita tambah alif lam al-kaun lah. Al-kainat. Okey. Jadi kaun itu biasanya, istilah kaun ni biasanya dipakai atau selalu diulang, disebut, digunakan dalam ilmu ilmu tasawuf. Okey. Sekejap ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Di samping itu ada lagi satu istilah yang ia juga digunakan juga biasanya di dalam ilmu tauhid ini, dalam pelajaran ilmu akidah, iaitu istilah alam. Jamaknya awalib. Itu kalimah alam yang lebih khas, lebih khusus. Alam lebih khusus iaitu merujuk kepada alam ini adalah setiap perkara yang telah wujud. Alam tasdiqi, kerana alam itu terbagi kepada dua, alam tasdiqi dan alam tasawur. Maka untuk ada sudut beristidlal atau berdalil, untuk kita buat takhrij dari sudut dalil akli bagi segala sifat-sifat ketuhanan ini, maka kita akan menggunakan istilah alam. Okey. Alam ni telah kita bincang pada kuliah telah lalu, dia merujuk kepada setiap perkara-perkara yang ada. Pastinya tak perlu diulang je lah. Biasanya merujuk kepada apa yang ada itu kita telah bincang pada kuliah yang telah lalu. Dan dia lebih khusus. Bukan semua setiap perkara yang ada ni. Baik, seterusnya kita membaca sedikit penjelasan ataupun topik yang telah disebut di dalam matan Ummul Barahin sendiri, iaitu wajah mukhalafah itu sendiri. Tengok muka surat seterusnya, iaitu di sini dicatatkan di situ, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, itu menafikan 10 perkara atau ada 10 wajah mukhalafah. Wajah mukhalafah ni iaitu dalam bentuk masalah lah, suku dengan baru. Nafi hak suku tu, mukhalafah ni menafikan perkara suku. Mana mukhalafah tu maksudnya masalah lah. Okay. Sebab dia sifat salbi, kan? Sifat salbi. Ibaratun an nafi ma la yaliqu bihaqqillahi azza wa jalla. Sifat salbi atau sifat salbiah ni hakikatnya adalah menafikan perkara yang tidak layak berhak Allah azza wa jalla. Iaitu kalau dikatakan sifat mukhalafah bagi Allah, tak sama Allah itu dengan segala makhluk, maksudnya menafikan persamaan, menafikan mumasalah. Mukhalafah itu maknanya adalah menafikan mumasalah, menafikan adanya persamaan
Allah dengan segala yang baru. Jadi apakah wajah mukhalafah itu? Wajah mukhalafah bentuk wajah mukhalafah ada 10. Yang pertamanya jirim. Menafikan Allah itu adalah jirim. Jirim, apa maksud jirim? Iaitu tiap-tiap yang mengambil lapang atau ruangan keluasan zat diri dia. Di mana yang telah kita bincang pada masa yang telah lepas. Contohnya seperti keketulan batu. Seketul batu. Tuhan tu dia bukan jirim. Kalau dalam mata Ummul Barain dikatakan bi ayyakuna jirman ay ta'khudhu zatuhu al-aliyah qadran min al-faragh. Itu jelas dalam mata Ummul Barain ya. Sebut bi ayyakuna jirman, dia kata mukhalafah itu menafikan dengan bahawa Tuhan itu adalah jirim. Itu makna mukhalafah. Tuhan itu bukan jirim. Ay ta'khudhu. Bila kata jirim, apa maksud jirim? Iaitu ta'khudhu zatuhu al-aliyah qadran min al-faragh. Maknanya zatnya yang maha tinggi, yang maha suci itu mengambil kadar, ruangan, keluasan, sekadar luas diri dia lah, zat dia. Sebab itu tak boleh dia katakan Tuhan itu berada di atas langit. Zat Tuhan sebesar, seluasnya zat kursi. Kursi itu luas kan, makhluk dia Tuhan duduk atas kursi, mana Tuhan sebesar kursi? Kursi yang di atas arah itu mustahil. Sebab Tuhan itu bukan jirim. Okey, yang keduanya arad. Bila dikatakan mukhalafah, menafikan arad. Sifat bagi jirim. Arad itu adalah sifat bagi jirim. Tuhan itu bukan arad. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi. Jirim adalah ada punya istilah-istilah yang lain. Kita ulang kaji balik. Itu seperti jisim dan jauhar. Jirim, jauhar, jisim, jauhar firid. Itu beberapa istilah yang maksudnya sama lah. Cuma berbeza di sudut beberapa sudut seperti mana yang telah kita sebut pada kuliah yang telah lalu. Istilah-istilah itu dikena pakai pada sudut-sudut tertentu yang wujud sedikit perbezaan. Arad adalah merupakan sifat bagi jirim. Segala gerak, segala diam. Gerak, diam, warna-warni, ukuran-ukuran, itu semua arad. Masa, itu arad. Okay, sifat bagi jirim. Aw yakuna aradan. Yakumu bil jirmi. Tuhan itu bukan arad. Aw yakuna aradan. Dia ada beza. Aradan, ardan, irdan, urdan. Ni ubah baris, ubah maksud langsung. Saya rasa dah lepas dulu saya pernah tentu pada kuliah yang terlalu. Yang boleh saya mak semula lah. Tapi bila ditelakkan, dimasukkan dengan arad adalah dengan dipatahkan huruf. Dipatahkan ain isim dia. Iaitu arad. Bacakan roh. Itu dengan fathah. Aradan. Aw yakuna aradan yakumu bil jirmi. Tuhan itu bukan arad. Dia bukan gerakan. Tuhan itu bukan diam. Bukan gerakan. Bukan diam. Kalau ada hari ini orang mengatakan Tuhan itu adalah gerakan. Itu sudah syirik berlaku situ. Tuhan gerakan pula. Gerakan itu makhluk. Bukan Tuhan. Okey, yang ketiga berpihak bagi jirim, iaitu depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan, itu pihak. Aw yakuna bi an yakuna fi jihatin lil jirmi. Dia berada di pihak jirim. Depan, belakang, depan langit, belakang langit, atas langit, bawah langit, dalam langit, luar langit. Itu semua mustahil. Kerana itu pihak bagi jirim. Tak boleh dikatakan Tuhan begitu. Yang keempat, mempunyai pihak. Tuhan sehingga dia punya pihak. Depan Tuhan, belakang Tuhan. Itulah jadi macam Tuhan luar Islam lah. Orang-orang luar Islam, akidah dia begitulah. Yang non-Muslim. Depan Tuhan, belakang Tuhan. Itu setengah daripada ibarat dalam kitab Tasawuf. Dalam istilah di segi ahli sufi yang kata Hadratul Qudus. Hadrat itu, soalnya kita faham, hadrat yang maha suci. Hadapan, kalau terjemah bahasa, hadapan yang maha suci. Tapi bukan itu dengan makna zaraf. Depan kan, depan belakang, jauh dekat tu pun bukan.
Kalau kata masuk pada hadrat kudus itu dengan makna dawamul hudur, kekekalan hati. Kekalnya hati hamba itu mengingati Tuhannya yang Maha Suci. Itu istilah dalam surah tasawuf itu wajib kita fahami. Sebelum kita faham, kita belajarlah. Jangan mudah kita memfitnah kalau kita tak faham. Okay. Kita baca kita tasawuf kata masuk ke hadrat Tuhan, masuk ke depan Tuhan pula, Tuhan ada pihak ke? Mustahil. Itu masuk ke hadrat Tuhan itu. Mereka pun tak terjemah ke depan, terjemah hadrat. Dan dikekalkan kalimah hadrah itu sesuai dengan istilah sufiah. Di dalam kitab Jawi Melayu kita. Beratus tahun tak ada terjemah depan pula. So, hadrat situ lah beratus tahun dah ulama Melayu kita. Jadi maknanya situ hadrat kudus itu dengan makna ingatan yang berkekal. Masuk pada hadrat kudus itu maksudnya masuk ke dalam ingatan yang berkekalan, tidak berhenti-henti, tak hilang-hilang. Sudah sebati dalam jiwa raga si hamba tadi. Cinta kasih kepada pencipta kan. Iaitu depan belakang mustahil. Yang keempat mempunyai pihak, iaitu di atas, bawah, depan belakang, kiri kanan, luar dan dalam. Dalam saya lupa lah. Dulu masa belajar dulu ada masa talaki. Masa saya masih talaki kitab di pondok dulu kan. Ada sebuah kitab iaitu kitab Hidayatul Mutafakkirin karangan kaum si Kedah, ulama Kedah. Dan itu disebut nukilan daripada kitab mungkin dalam kitab Zawajir kot bagi Syekhul Islam Hajar Haitami, satu fatwa di situ mengatakan siapa yang mengatakan Tuhan itu di luar alam. Salah besar tu. Tak boleh kata Tuhan ada luar alam. Kalau luar alam, tempat juga. Dalam alam, luar alam, tak boleh. Tapi mungkin tidak sampai tahap kepada dikuburkan, hanya bid'ah sajalah. Jadi akidah bid'ah pun tak boleh salah dalam bab i'tiqad ini. Bid'ah pun berdosa besar. Tak boleh. Mereka satu akidah baru di luar alam pula. Alam itu sendiri tidak dapat dipahami dengan baik lagi, sudah buat mereka satu akidah. Tuhan itu di luar alam. Itu tak boleh, salah besar. Okey. Dan kita jauhi pun yang ringkas pun kadang-kadang kita berjumpa masalah-masalah yang penting yang memang selalu kadang timbul persoalan itu di kalangan orang ramai. Contohnya ada dalam Hidayatul Mutafakkirin. Situ disebutkan siapa yang mengatakan Tuhan itu mencipta diri dia sendiri adalah sesat, berdosa besar. Maka akidah itu akidah sesat. Salah. Mengatakan Tuhan cipta diri dia sendiri. Kita ada dalam perbincangan dalam sifat Qiyamu ta'ala binafsihi. Qiyamu ta'ala binafsihi kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Dan seterusnya yang kelima, bertempat. Yataqayyadu. Ni yang keempat tadi, mempunyai pihak ni, lahu jihatun. Dalam mata Ummul Barahin, dia sebut dengan ibarat, lahu jihah. Atau baginya mempunyai jihad. Mempunyai pihak kan. Yang kelima, bertempat. Yataqayyada bimakanin. Atau berkaitlah ia dengan makan, dengan tempat. Dikaitkan dengan tempat pun tak boleh Tuhan. Tuhan menciptakan tempat. Lepas tu ada sebuah kitab yang katanya dinisbahkan kepada Imam Syafi'i lah, iaitu Fiqhul Akbar. Cumanya saya masih sampai hari ini masih belum dapat confirmation
jumpa lagi kajian daripada sarjana mana-mana pun yang lebih kemas yang boleh penisbahan kitab Fiqhul Akbar itu bagi Syafi'i. Kalau Fiqhul Akbar bagi Imam Abi Hanifah memang itu biasa kita dengar lah. Tapi kitab Fiqhul Akbar bagi Syafi'i ini masih ada lagi dalam bentuk kajian. Walau bagaimanapun teks ataupun maktut kitab tersebut sekiranya telah dijumpai semenjak 400 tahun dulu lah. Sudah 400 tahun tulisan tangan kita itu. Jadi dalam kitab Fiqhul Akbar itu disebut wa'lamu anna al-bari la makana lah. La makana lah. Kalau kita nulis tempat ni. Bermasa itu berumur 1 juta tahun contohnya. Au zaman ya takayyada sifat-sifat baru, itu sifat hadis. Seperti bunyi tangan dan kaki dan sebagainya. Yang ke-8 kecil, besar seperti contohnya sebesar semut. Sebesar semut dalam mata Ummul Barahin diibaratkan sebagai awiyat tasifah bisigari. Halus, kecil ke seperti nano kan. Sebenarnya ada istilah nano. Nano terlalu halus. Kecil sangat. Nano. Yang ke-9 berat besar. Besar kecil, besar bukit ke, besar gunung ke, besar bumi, besar alam, besar lebih awil kibar. Dalam mata Ummul Barahin kata kibar. Jadi kita tak boleh memahamkan besar ini menggunakan kalimah besar. Besarnya Tuhan itu bila mana dikaitkan dengan jisim itu memang salah lah. Sebab mustahil. Tapi kalau besar yang seperti mana yang sentiasa istilah tu diguna pakai dan disebut selalu kalimah itu di dalam sembahyang beberapa kali dan setiap satu rakaat tu kan Allahu Akbar bermula dari takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Kalau diterjemahkan Allah yang Maha Besar, itu bukan merujuk kepada jisim. Besar itu dengan makna azim. Membesarkan, mengagungkan, itu ta'zim, membesarkan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Itu ta'zim. Dibesarkan dia di langit, di bumi, dibesarkan di syurga, di semua dibesarkan di seluruh alam. Di dunia maupun di akhirat. Itu tak apa. Karena kalau kita lihat dalam syarah bagi mata Ummul Barahin seperti contohnya di dalam Syarqawi. Syarqawi dia ada disebut sana kabir di situ dengan makna azim. Itu tak apa, kena ada warid dia. Di mana dalam firman Allah Ta'ala Al-Quran Al-Kabirul Muta'al. Kabirul Muta'al. Maka Al-Kabir di situ maksudnya azim. Sebab tu bila kita takbiratul ihram, Allah yang Maha Besar. Tak boleh langsung terlintas di hati besar. Oh Allah lebih besar daripada makhluk. Lebih besar pada langit, lebih besar pada bumi, lebih besar pada syurga. Itu salah. Itu tafsiran mujassimah yang begitu. Kerana dikaitkan dengan jisim. Gunung, bukit, bukau, syurga, neraka itu jirim, jauhar. Jadi perlu berhati-hatilah ustaz yang mengajar anak-anak. Bila ada timbul soalan daripada kanak-kanak, ustaz, contohnya ustaz, Allah Maha Besar tu masa kita tersemayang, apa maksud besar, apa makna dia tak faham. Jangan kita buat contoh yang menjurus kepada akidah tajsim.
salah besar. Ada tu biasa setengah yang saya dah dengar lama dah perkara tu. Ada ustaz yang mengajar. Langit tu besar. Gunung tu besar. Langit lagi besar pada gunung. Langit besar pada gunung pula. Yalah, langit lagi besar pada gunung. Allah lagi besar pada langit. Itu semua isim lah tu. Salah lah. Tafsiran yang begitu, kita mengajar akidah mujassimah pada anak-anak. Waliyazubillah. Okey. Yang ke-10, mengambil faedah, itu hasil daripada hukum hakam dan segala perbuatannya. Seperti contohnya makhluk menyembahnya untuk menambahkan kebesarannya. Tidak mengambil faedah ia pada segala hukum, itu hukum ini hukum syarak. Pada perbuatan itu segala taksis dan taksir, ta'aluk taksir dan taksis pada sifat kudrat dan iradah Allah SWT. Tak mengambil faedah pada segala. Dia menciptakan makhluk, dia tak mengambil faedah pada ciptaannya. Okey, dalam hubungan mukhalafah ni perlu juga dicantikkan sedikit penerangan berkenaan dengan contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat. Kan? Walaupun buku ni sangat ringkas, saya rasa perlu juga disebut sebentar selalu. Jadi berdasarkan pada kenyataan daripada Al-Quran sendiri, wa ma ya'lamu ta'wiluhu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna. Pada setengah daripada riwayat qiraah yang mutawatirah, okay, ada yang mewakafkan pada warrasikhuna. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhun. Wakaf situ. Yaquluna kullun min 'indi rabbina. Jadi mereka menurut ulama-ulama tauhid, ulama al-kalam, faedah daripada adanya wakaf, riwayat wakaf di situ pada warrasikhun menunjukkan ar-rasikhun tu iaitu ahlul ilmi, warrasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaqul. Wakaf situ. Jadi boleh mentakwilkan oleh orang ahli ilmu, orang yang rasih pada ilmunya, boleh mentakwilkan ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh. Ringkas adalah. Adapun nak yang zairun, kalimah zairun dalam ayat-ayat. Ayat tabi'una ma tasyabaha kan. Panjang bahasa situ. Itu takwil yang menyeleweng seperti yang berlaku dalam akidah-akidah golongan yang tidak ahli sunnah wal jamaah, seperti takwil yang berlaku pada sisi Mu'tazilah, takwil menyeleweng pada sisi Syiah. Tak boleh lah. Kalau ahli sunnah, takwilnya takwil berdasarkan ilmu dan ahlinya sampai ke tahap rasyah yang mahir dalam ilmu itu. Panjang banget. Kalau nak bahas ayat itu sendiri pun panjang. Ayat surah Ali Imran ayat yang ke-7. Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu wa ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Betul. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna. Wakaf situ. Apa yang bahasa?
kalau bincang asal, usul, asas, di mana pengambilan istimbatnya ulama tauhid ataupun ulama al-kalam tentang berkenaan tentang keharusan melakukan takwil pada ayat-ayat yang mutasyabihat ini, berdasarkan ayat ini lah dan panjang bincangan pembahasan. Boleh lihat, boleh diperluaskan lagi. Cuma saya sini maksud saya ialah untuk beri catatan tobit atau catatan bentuk-bentuk ayat-ayat yang telah ditakwil atau ditafsirkan. Takwil ditafsirkan oleh para ulama berkenaan dengan ayat yang kadang-kadang lafaz-lafaz dalam Alkitab dan As-Sunnah yang kadang-kadang menunjukkan kepada makna yang waham menunjukkan sama dengan makhluk. Tasbih. Yang pertama, kalimah al-wajhu. Al-wajhu ada dalam Quran wajah kan? Ayat Quran pun ada cerita tentang wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itu muka makhluk, muka ahli syurga. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu muka Tuhan. Jadi al-wajhu itu ditafsirkan dengan wajah itu dengan makna zat kan. Masuk dalam kaedah kata min itlaqul juz wa yuradu bihi al-kullu. Zatullah, wajah Allah itu zatullah. Ataupun segala zat. Melihat zat Allah Ta'ala setengah sifat lah. Dalam syurga lah. Wayajhu wa rabbuka. Kekalah oleh zat. Bukan zat dia, sifat lah sekali. Mustahil pula zat orang boleh bercerai pisah dengan sifat dia. Waya buka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang berbaki yang tidak punah binasa setelah kiamat hanyalah wajah Allah, wajah Tuhanmu. Itu wajah sifat dia yang kamalat. Disebutkan wajah, maksud itlaqul juz yuradu bihi kull, semua sekali zat dan sifat dan segala. Kemudian asak, kali kau terjemah asak tu betih. Tuhan dia betih pula jenuh. Jadi terjemah asaku tu. Syiddatu ahwalil qiyamah. Syiddatu ahwalil qiyamah, sangat huru-haranya keadaan hari kiamat itu asak. Lepas tu al-jambu fi jambillah, sisi lambung atau rusuk. Tuhan dia rusuk pula ke? Tak, maksudnya fi jambillah wahyillah, pada si wahyu Allah, wahyi. Kemudian ar-rijlu wal qadam, kaki dan tapak kaki pula. Tuhan ada tapak kaki. Tidak situ. Maksudnya adalah majaz. Majaz itu. Majaz mursal kan. Iaitu makhluk yang ramai. Kemudian diidafatkan rijil tu. Rijil tu diidafatkan kepada Allah. Qadam tu bermakna milik. Mana milik. Kemudian ada satu kalimah lagi, al-fathu, sonok. Tuhan sonok. Tak boleh, sonok tu dengan mana redha. Sonok ni sesuai untuk makhluk. Tuhan kita tak boleh guna kalimah sonok. Al-fathu, farah. Kita bolehlah, tafrih. Meronokkan. Al-ridha, Tuhan al-ridha mana dia. Al-haya, Tuhan tu malu. Tuhan sifat malu pula. Boleh, malu tu sifat makhluk. Kerana dia ada berkait dengan hati. Berkait dengan jantung, berkait dengan darah. Sonok, malu, marah. Tengok Imam Ghazali bahas dalam kitab Ihya tu macam mana. Supaya kita tahu lah. Jadi al-haya dengan makna yatruku. Dia meninggalkan, tinggal daripada azab. Malu daripada azab, maksudnya Tuhan malu daripada azab, mengazab hamba-Nya. Maksud Tuhan meninggalkan daripada azab, maksud Tuhan tak azab lah. Itu dalam bentuk kinayah. Ini takwil ini yang saya sebut 2-3 perkara tadi sampai kepada al-haya ni semua. Boleh kita jumpa lah juga dalam kitab besar tauhid zaman dulu kan. Yang sudah beratus tahun dulu, contohnya dalam kitab Fakhur Razi dalam Asasul Taqdis pada tu. Kemudian istiwa dengan mana istawla. Itu tadbir. Semastawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Jadi kalau orang mengaji nahwu lah, kalau orang tengok sekarang,
Susunan ayat kan. Summa stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Susunan ayat tu dari segi lughah, dari nahwu, ke segi apa, sebenarnya istiwa tu ditafsirkan oleh maksud ditadbir, sebab tu sesuai istiwa benda tadbir. Istaula dengan tadbir lebih kurang maksud dia tu. Tak payahlah kita dah ada hadis lagi kan. Istaula mana memerintah. Tadbir tak nama memerintah. Maksud tak sama. Bukan tu. Al-Ali ni biasalah tinggi. Takkan kita nak kata tinggi jirim kan? Bukan. Quran kata Aliul Kabir itu sifat zat bagi Tuhan. Zat. Mana Al-Aliul Kabir. Al-Ali dengan makna maha suci. Al-Kabir dengan makna yang maha agung. Dibesarkan. Anamil kata. Jari jemari. Tuhan ada jari jemari pula. Kinayah. Kinayah daripada begitu teliti ya. Kalau dalam hadis dia kata, apabila hadis dia kata wada'a yadahu ala katibi fawajadtu barada anamilihi fa'alimtu ma kana wa ma yakun. Okey, usbu' namanya jari. Usbu' mana tapak tangan usbu'. Begitu. Itu kinayah ada kepada membolak-balikkan hati manusia. Contohnya seperti usbu' lah. Qabdah tu wa yaqbidu man yasha wa yaqbidu man yasha. Contoh ayat Quran. Itu adalah dengan maksud atau makna kekerasan. Dan ada lagi berbagai-bagai lagi bentuk-bentuk takwil yang telah dicatat ditinggalkan oleh para ulama-ulama dalam kitab Jawi saja. Saya pungut ni kitab Jawi ya. Bukan hanya takwil pada istaula sajalah. Banyak sebenarnya kitab Jawi kalau rajin pungut cari. Disebut juga dalam kitab Jawi, kitab bahasa Melayu. Kadang ulama-ulama Melayu kita Nusantara. Kalau ada kita Arab tu saya ceritalah. Dan ada setengah-setengah kitab itu teliti. Didatangkan semua dalil-dalil bukti hujah-hujah sebagainya. Masa pun telah selesai, insya-Allah kita bertemu lagi pada kali yang akan datang. Kita sambung sikit ni, tak habis lagi ni. Al-Aqli dan tertib di sudut mantik ni belum selesai. InsyaAllah ada masa panjang umur kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.